2 rakaat dilakukan di kediamannya sebelum seseorang itu memulakan perjalanan yang melebihi 90 km dengan tujuan yang baik. Setelah kembali, seseorang itu boleh melakukan solat sunat ini sebanyak 2 rakaat sebagai tanda syukur selesai musafir. Antara keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Islam ketika musafir itu ialah pelanggaran dalam melakukan solat sunat dilakukan rukhsah solat. Rukhsah solat bertujuan membolehkan umat Islam menaikkan solat fardu dalam aturan adalah sekalipun dengan menjamak iaitu menghubungkan solat dan mengkosarkan iaitu memindahkan dengan rakaat solat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan solat qasar dan solat jamak sebagai rukhsah bagi musafir. Ia yang mengharuskan seseorang musafir itu dilakukan solat musafir apabila sampai ke destinasi yang dituju adalah tidak melebihi 3 hari penuh, iaitu tidak termasuk hari Sebut kita dah belajar. Kita belajar. Namun setelah memiliki perjalanan 3 hari, maka tiada lagi pelanggaran untuk menaikkan solat qasar atau jamak. Okey. Ada yang dalam paparan tadi, ada yang telah kita pelajari. Antaranya mana apa? Jamak qasar. Jamak qasar. Jadi kita bukan fokuskan pada itu, tapi ada sesuatu yang awak kena tengok. Apa yang awak dapat lihat daripada video tadi ni? Paparan tadi. Berkaitan dengan apa? Musafir kan? Musafir. Siapa pernah bermusafir? Siapa pernah keluar daripada kawasan kita ni pergi ke mana-mana? Pergi mana? Saya pergi Johor Bahru. Pergi Johor Bahru. Perlis jauhnya. Negeri Sembilan. Kedah. Okey. Sepanjang kamu pergi hari tu, yang kamu dah pergi tu lah, ada tak kamu melaksanakan solat jamak dan qasar? Alhamdulillah ada, sebab kita pun dah belajar kan tentang jamak dan qasar kan. Baik. Bagaimana kamu tahu kamu patut melakukan jamak qasar tu? Sebab apa? Dah lebih 90 kilometer. Mesti kamu tahu lebih 90 kilometer? Canggih lah kamu semua, ada handphone sendiri dah boleh tengok. Dah boleh apa? Set. Contoh nak pergi mana? Nak pergi Janda Baik. Set Janda Baik kan 150 km. Dia dah sebut macam tu kan. Jadi kita dah 150 dah boleh lah jamak dan qasar kan. Okey. Macam mana kamu melakukan solat jamak dan qasar? Bersama keluarga? Dalam keluarga? Ada adik-beradik kamu buat? Okay. Daripada paparan video dan soalan-soalan yang saya beri kepada kamu tadi, kamu rasa apa tajuk yang sesuai atau tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Awak masa yang awak buat solat jamak dan qasar tu kan, awak tahu awak dah berada musafir apabila awak tahu jumlah kilometer tu yang banyak, tapi belum lagi tahu di mana kita bermulanya musafir kan? Belum lagi tahu kan? Dan bila pula tamat musafir, tahu tak? Tak tahu lagi? Okey. Kalau tak tahu, marilah kita belajar pada hari ini tentang permulaan musafir dan tamat musafir juga banyak. Takkan dah balik daripada tadi Kedah, Perak dan solat jamak dan qasar je kan? Sampai hari kat rumah, hari-hari biasa solat lagi kan? Tak macam tu kan? Jadi hari ini kita belajar, saya telah sediakan grafik dan juga kenyataan di situ. Kalau dapat lihat, saya nak siapa baca.
kan rumah awak? Dia kata keluar dari sempadan tempat tinggal sama ada sebenarnya itu sungai, kota ataupun parit kan? Okey. Jadinya sini adalah rumah kamu. Kamu pun nak pergi KL kan? Ni kat mana ni? Ni apa agak-agak ni? Yelah, saya raya lah mana kan? Okey, parit Yusof. Okey, kamu pun dia kata lalu kat ni sungai apa ni? Balik Sembari. Sungainya sungai apa? Sungai apa ni? Kita punya sungai. Sarang buaya. Seronok kat sini banyak sarang buaya pun ada sarang. Kita melepasi sahaja sungai sarang buaya, kita dah boleh dah dikira sebagai musafir. Tapi dengan syarat kita nak pergi mana? Nak pergi yang menuju kebaikan. Pandai lah yang menuju kebaikan. Lagi maksudnya nak pergi tempat yang jauh. Janganlah nak pergi paling jauh. Oh, lepas di sungai sarang buaya kita punya amal kosong lah. Tapi nak pergi balik jauh boleh ke? Tak boleh lah. Dia mestilah tempat yang jauh. Yang memiliki 90 kilometer. Bagus. Okey. Yang kedua, saya dah cek perempuan pula. Awati, baca. Nampak tak? Negeri tidak berkota maka memadailah dibuat dari kawasan kediaman orang ramai. Kita punya tempat ni ada ramai penduduk, ada pekan, ada parit sungai, tapi ada juga penduduk satu tempat tu dia tak ada pekan. Rumah sikit hutan, rumah lagi 2-3 hutan kan? Kat mana biasa jumpa tu? Kat Sabah pun banyak tau macam tu. Rumahnya sikit-sikit betul hutan. Nak jumpa pekan susah, nak jumpa sungai pun tak ada. Jadinya contohlah sini ada penduduk 1, 2, 3. Dan 4 buah rumah. Ni hutan-hutan tak jumpa jalan lagi. Kat sini barulah ada lagi. Jadi dia kata apa? Jika negeri tidak berkota, bukan negeri lah, maksudnya jika sesuatu tempat itu tidak berkota ataupun tidak bersungai, tak jumpa parit pun tak ada, maka memadailah keluar dari kawasan kediaman orang ramai. Ini rumah sakit. Kan? Ini hutan, nanti barulah jumpa rumah. Lepas saja kawasan perumahan, ada lepas kawasan rumah-rumah orang yang dah jauh keluar daripada Korea kita, bolehlah kamu digelar sebagai musafir. Syarat itulah dari perjalanan yang jauh. Jangan cakap nak pergi dekat awak kira dan lepaslah kawasan rumah orang, awak pun cakap dikira musafir. Tidak. Kita tengok ke berapa kilometer kita punya tujuan. Okey. Settle masalah permulaan musafir. Dah tahu kan? Apabila lepas sungai sama, ataupun lepas pekan, ataupun lepas parit, kota dan sebagainya. Keadaan yang kedua, apabila lepas daripada kawasan kediaman. Okey, orang ramai. Itu dah settle. Okey. Yang ini adalah tamat musafir. Okey, tamat musafir ni ada beberapa syarah. Ada panjang syarahnya. Saya akan terangkan nanti di slide sebab supaya lebih detail lagi. Kalau boleh baca siapa? Ya. Seseorang itu sudah sampai ke kawasan permulaan, dia bertolak maka selesailah Sabar ya. dan dia tidak boleh mengerjakan solat secara jamak dan kosong. Okey. Ni apabila seorang tu sudah sampai ke kawasan permulaan safar tadi tu. Tadi contoh kita nak pergi mana? Pergi kamera lah kan. Pergi kamera. Kita dah dulu pergi. So kat sini lah mula tadi kita bersafir kan. So nanti kalau dah balik dari kamera, lepas saja daripada kawasan ini, maka tamat musafir. Dah tak boleh lagi sampai rumah duk nak sembahyang jamak puasa. Dah tak adanya. Okey. Tapi walaupun kita dah tahu kita melepasi daripada kawasan parit tadi ataupun sungai ataupun kota tadi, kita dah tamat musafir, ada lagi banyak syarahnya yang saya akan tunjukkan pada kamu sebentar lagi. Okey? Kita tengok.
kena jalan macam ni lah sebab jauh kan. Okey, kita baca ramai-ramai dulu. Sampai seseorang itu dikira tempat apabila dia sampai ke tempat permulaan safarnya seperti melepasi kota di kawasan kediamannya. Okey, tadi dah jelas kan? Dah jelas kan? Sama dengan yang saya terangkan tadi kan? Okey, yang kedua. Allah, tak nampak ke? Tulisan je kan? Okey. Yang duduk depan nampak ni. Kita bagi Haikal baca. Jika Tempat permulaan safar itu merupakan tempat kediaman, maka musafir itu dikira tamat apabila dia sampai ke tempat kediamannya, walaupun dia hanya berniat untuk singgah sebentar. okey, tadi kata permulaan musafir apabila melepasi sungai. Kan? Melepasi pekan. Kenapa pula dia kata tempat kediaman apabila dia sampai ke tempat kediamannya? Ke tempat kediamannya kan rumah. Betul? Kenapa? Siapa boleh jelaskan? Okey, macam ni. Jika tempat permulaan safar itu merupakan tempat kediamannya, maksudnya macam ni. Ini adalah tempat kediaman dia. Di rumah tempat kediaman dia. Apabila contoh tadi, kita pergi mana tadi? Kita pergi Cameron. Okey? Kita pergi Cameron di dalam keadaan musafir kan? Sampai Cameron jumpa kawan lama. Pumpang. Apa kata kita turun JB? Minggu ni ada bola JDT versus Sabah. Tengok. Kita pun balik. Aku nak singgah rumah dulu. Baju dah tak ada dah ni. Baju dah banyak habis dah apa? Baju busuk kotor. Kita singgah rumah dah. Pergi ambil baju. Apabila dia melepasi kawasan ataupun kawasan yang tempat dia tinggal tadi, sungai, kota, pekan dan sampai di rumahnya, safarnya kira habis. Dia tidak boleh cakap, lepasnya aku nak pergi JB sampai rumah aku dah kira musafir lagi. Tidak. Dia kira safarnya kira habis. Apabila dia bersiap-siap dan bertolak semula ke Johor Bahru, maka safarnya bermula semula. Okey, mesti awak kata, apa masalah dia tu safar habis safar tak habis musafir apa benda ni? Okey, contohlah sampai sini pukul 4 subuh. Sampai ni 4 subuh sampai rumah dah 4:30 azan. Aku kan musafir. Sampai rumah dengar azan, aku kan musafir. Jamak je lah. Kosor kan aja. Tadi pun Zuhur aku tak sembahyang lagi. Dia pergi jamak dan kosor kat rumah dia. Sebab kerana dia fikir, nanti kan nak pergi JB. Aku ni dalam keadaan musafir sepanjang jalan ni. Apabila dia sampai ke tempat kediamannya, maka tamat. Dia kena solat secara tamam. Tamam apa solat tamam? Solat biasa sempurna 4 rakaat. Janganlah nak kosor-kosor. Lepas settle solat, nanti nak gerak pergi Johor, gerak lah. Dan bila dah gerak tu, kamu berada dalam keadaan musafir semula. Faham? Itulah fungsinya. Okey. Langsung sana sini. Kemudian
Okey. Ada okeylah, ada awet cantik kan. Okey, lepas tu kita pergilah ambil kain hitam dia bukan barang sana rumah. Dia pun pergi sana daripada Cameron ke Bukit Kayu Hitam. Okey. Cameron ni rumah tempat di rumah kediaman dia ke? Dia duduk asal memang situ ke? Tak. Dia hanya duduk sementara kan? Dalam 3 hari biasa, 2 hari, 3 hari, 4 hari kan? Inilah dikira sebagai bermukim. Okey. Sementara tu dikira bermukim. Jika permulaan musafir dia bukan tempat kediaman, maknanya tempat bermukim, dia bercadang untuk musafir ke tempat lain. Tempat lain tadi mana? Bukit. Kayu hitam. Maka apabila dia kembali musafir dikira apabila dia kembali musafirnya dikira berakhir. Apabila daripada Bukit Kayu Hitam tadi dia balik semula ke Cameron, samalah. Safar ni dikira berakhir. Dan apabila dalam pergi ke rumah dia nak balik rumah kita semula, bermula musafir dia semula. Sama dia macam kaedah yang apa? Yang balik rumah dia tadi nak PJP tadi kan? Sama kaedahnya. Okey. Seterusnya. Aisyah baca? Baca. Apabila seseorang itu berhenti di suatu tempat, dengannya akan berada di situ selama 3 hari. Tetapi kerana urusan tidak selesai dari sehari ke sehari, maka ia diharuskan jamak dan kosong sehingga 18 hari. Okey. Apabila seseorang itu berhenti di suatu tempat, dengannya akan berada di situ selama 3 hari. Contoh nak kena sebutkan. Pelih. Awak kerja di pekalan. Ya. Korang kan businessman, meeting business lah kan. Okey, kemudian tapi daripada sehari ke sehari tak settle. Meeting, kau ingatkan dalam balik tapi tak settle. Banyak lagi kerja kan? Jadi tidak selesai urusan dari sehari ke sehari, maka dia diharuskan boleh je jamak dan kosong selama 18 hari. Si mudah kan? Tapi jangan mudahkan. Islam mudah tapi jangan mudah. Boleh dia jamak dan kosong sehingga 18 hari. Okey. Ada lagi? Okey. Apa ni? Gunung apa ni? Everest. Tolonglah. Ya, kat Malaysia je kot. Sampai ke Everest tak sebut. Okey. Bermukim ialah baca ramai. Bukan duduk selama-lamanya. Okey. Bermastautin. Orang yang tinggal di satu tempat dan tidak ada niat untuk berpindah ke tempat lain, walaupun dia lahir ke tempat lain. Orang yang tinggal di satu tempat dan tidak ada niat untuk berpindah. Maknanya tu dia datang tu, dia datang dari tempat yang lain, dia duduk kat sini, berpindah. Dan tak ada niat pun nak pindah di tempat lain. Kalau kita tengok IC kan, kalau IC kat negara Malaysia ni ada yang disebut sebagai IC merah, Mastautin tetap. Antaranya ni lah. Dia datang dari Indonesia contoh, dia duduk kat sini dan tak ada niat pun. Tapi dia bukan asal sini, dia asal negara lain. Itulah dikira Mastautin. Contoh macam awak, orang Johor duduk Melaka, pindah Melaka. Duduk kat Melaka selama 2 hari. Bukan 2 hari. Kita apa ni? Tinggal di memang tak nak. Pindah nak duduk kat sana. Jadilah bermastautin. Okey. Jelas? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada saya tanya. Tak ada, ibu. Apa ni? Daripada fokus dia? Kalau dia daripada rumah, lepas tu dia nak pindah rumah. Lepas tu dah pindah-pindah tu selama 3 hari kena ke tu ikut? Okey, kalau nak pindah rumah, maknanya dia duduk sini lah, duduk kat rumah awak, Pak Bukit tu lah. Lepas tu nak pindah ke Johor. Johor Bahru. Lepas tu?
lepas tu dia kena ke apa ni? Musafir tu. Ya. Okey, kalau macam contohlah awak ni masih belum lagi duduk di sana, masih ulang-alik kan, banyak urusan awak kan. Okey, boleh je untuk awak jamak dan qasar. Tapi selepas awak contoh dah pindah ke Johor Bahru terus duduk di sana, janganlah awak duduk di sana selama-lamanya jamak dan qasar. Takutlah sebab kat sana adalah tempat tinggal hal baru awak. Tempat tinggal yang tetap. Faham? Awak ada tu kan kat Johor Bahru kan? Bolehlah buat jamak dan qasar. Tapi kalau awak pindah sana terus, janganlah buat jamak dan qasar. Contoh. Ada lagi soalan? Soalannya? Okey, kalau tak ada kita terus ke permainan. Yeay! Okey, sebelum buat permainan, ada yang ngantuk tak? Ada. Ada? Ada yang ngantuk? Okey. Aisyah lagi ngantuk. Macam mana Syah? Syah kena duduk depan Syah. Lepas ni Syah akan pindah. Okey, kita bangun dulu. Okey, kenapa kita ngantuk Sebab kita kurang tidur. Bukan tidur. Bukan kurang tidur. Terlebih tidur. Dan awak punya tidur tak balance. Tidak. Kanak-kanak boleh tidur 8 jam. mesti 7 hingga 8 jam. Tak sama dengan orang dewasa. Jadi kalau awak tidur lambat, bangun pula dah pukul 6 pagi, memang tak cukup tidur. Habis sekolah agama lagi. Jadi kena tidur awak tu kena cantik sikit. Okey, tak apa buka lampu sebab kita dah tak pakai ni. Dan sebab tu saya kata tadi, sepanjang PDP minum air. Saya tengok tak ada yang minum pun. Duduk sekarang, minum. Duduk sekarang. Awak. Minum air dulu, tak ada minum. Kena bawa air. Air dah minum. Minum. Kalau tak bawa pun dia kelatu je. Tengok, minum baca bismillah dah tak tu. Okey, mak. Dah minum? Bangun. Alhamdulillah. Tangan. Tinggi selagi mana awak sampai. Okey. Bergayut. Sampai awak rasa tegangan dekat bahagian sini. Bila putus tak kurang kentut. Okey, tangan kanan makan. Tangan kiri angkatlah. Tangan kanan makan. Makan. Tangan kiri garu. Garu lah. Tangan kanan makan, tangan kiri garu. Garu kejap. Garu mana? Garu. Garu kejap pula. Tengok ada yang ngantuk tak? Ada. Okey, duduk semua. Terima kasih Siti Salehah. Okey, kita terus ke kita punya permainan. Sebenarnya bukan permainan lah, sebenarnya aktiviti dalam kumpulan lah kan. Kita nak tengok bagaimana awak dapat bagaimana awak dapat bekerjasama dalam kumpulan. Okey. Caranya mudah saja. Di sini, kamera tengok sini please. Saya dah sediakan beberapa kotak. Ada 3 stesen. Ini stesen pertama. Dekat mushaf sana tu ada stesen kedua. Dan belakang sana dekat rak buku ada stesen ketiga. Caranya seperti ini. Saya bagikan awak kepada 2 kumpulan. Ni 1 kumpulan dan ni 1 kumpulan. Boleh? Salah seorang kumpulan diminta untuk mengambil 1 soalan daripada stesen pertama. Dan kemudian pilih wakil. Sama-sama wakil. Sebenarnya dan nanti orang yang kedua orang lain pula, yang ketiga orang lain pula. Boleh? Iman dia kan? Okey. Siapa perempuan? Okey. Kaisara dulu. Okey. Ambil dulu soalan. Jangan tengok. Kamera please. Ambil soalan tengok le. Tak ambil soalan tak tengok nanti lain pula yang awak ambil. Kucing lah. Jangan tengok. Jangan tengok dulu. Aku tengok tutup. Jangan tengok dulu. Watching now. Okey, kemudian bawa sekarang ni pergi ke kumpulan masing-masing, membentuk 1 kumpulan dan baca soalan, bagi tangan tu saya jawapan. Awak bergerak. Okey, baik-baik, bayar jangan langgar.
zuhur dan bertolak dari sekolah pada jam 4 petang. Setelah sampai di Muar, jam menunjukkan petang 4.30 dan telah masuk waktu asar. Bolehkah murid-murid menunaikan solat asar dengan apa ni? Dengan kaedah jamak dan qasar, serta jelaskan kenapa. Sebab dah lepas. Siapa dah bagi tahu jawapan angkat tangan saya datang. Lepas. Boleh. Bagi satu jawapan. Dia bergerak pukul 4. Lepas tu bergerak 4.30. Sampai Muar 4.30. Dia sekarang di mana ni? Dengan KKL. Kuala Lumpur jadi perlulah. Sebab lebih dari 90 km. Betul. Dah? Ada jawapan? Jajak. Ini orang dah panggil saya. Awak dapat jawapan dulu. Awak pergi segmen seterusnya. Bangga saya dulu. Dan rakan-rakan sekolah agama jalan lurus. Okey, lima soalan. Gimana selesai? Ahmad dan rakan-rakan sekolah akan agama Jalan Yusof akan menyertai rombongan ke Kuala Lumpur dan bertolak dari sekolah pada jam 4 petang. Setelah sampai di Muar, ni jalan balik tau. Okey, menunjukkan 4.30 petang dan telah masuk waktu asar. Pergi ke balik. Sampai di Muar, baliknya tu. Baliknya. Okey ya. Dan masuk dia balik tu, dia dah balik sampai Muar 4.30 petang dan masuk waktu asar. Bolehkah murid-murid menunaikan solat asar dengan kaedah jamak dan qasar serta jelaskan kenapa? Please. Okey. Dia sembahyang dia sampai kat Muar tu jam 4.30 petang dan sampai Muar. Maknanya boleh. Cikgu. Dikatakan setelah sampai. Setelah sampai di sini, jalan pulang. Dah balik tu. Dikatakan ke KL. Dia pergi KL. Dia bertolak pukul 4. Sampai 4.30. Belum lah cikgu. Balik cikgu. Okey, minta maaf. Sorry saya salah dia. Okey. Minta maaf macam ni. Ahmad ni dia gerak pukul 4. Ahmad dan rakan-rakan gerak pukul 4 ke KL. Baru sampai dekat Muar 4.30. Baru sampai Muar tau. Gerak tau. Baru sampai Muar 4.30 dah jamak dah masuk waktu. Jadi dia berhenti dekat Muar. Dia menunaikan solat asar. Apa tu kaedah dia? Apa kaedahnya? Apakah kaedahnya? Boleh ke jamak dan qasar? Siapa nak jawab dulu? Okey. Okey tu. Siapa kita fikir dulu. Jawapannya tidak boleh melakukan. Tidak boleh melakukan. Satu jawapan, boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab? Sebab dia tidak melebihi 9. Okey, melebihi. Boleh. Okey, sebab? Dan dia dah lalu Lepas 90 meter baru boleh. Cikgu. Okey. Cikgu. Betul. Dan ambil soalan. Okey. Cuba lagi. Tak Okey, boleh. Jawapannya? Tak boleh. Boleh. Okey. Alamak, jangan Jangan marah. Boleh. Sebabnya? Boleh sebab dah lepas. Tadi nak pergi KL kan? Okey, good. Ambil soalan kedua. Soalan kedua. Saya jadi lost kejap bila awak tanya baliknya. Maknanya pergi betul-betul. Saya yang Ahmad dan ibunya tinggal di Kuala Lumpur. Dia
dia bercadang Kalau untuk dah, pergi ke makan, rumah kakaknya di Sungai Apung dan tinggal di sana selama 2 hari. Apakah kaedah solat yang sesuatu untuk Ahmad dan ibunya? Yang sesuai untuk Ahmad dan ibunya dan Boleh, okey, jawab. Boleh ke tak boleh? Tak. Boleh atau tak? Sebab? Boleh ke tak boleh? Boleh dan tidak, tu jawapannya. tidak boleh. Jap. Sungai Abung tu kat mana Sungai Abung? Itu je. Sungai Abung tu yang kat mana sama. So boleh tak boleh? Tidak boleh. Sebab belum lebih. Dekat tempat bawah yang biru. Jangan suruh dia lari. Nanti kalau dia jatuh satu hal lagi. Ahmad dalam perjalanan pulang ke rumah dari Kedah setelah sampai di Parit Bergeleng. dia telah berhenti untuk menunaikan solat maghrib di masjid. Dia telah melaksanakan solat jamak dan qasar. Adakah boleh dilakukan dan berikan sebabnya? Okey, baik bergeleng kat mana? Baik bergeleng kat mana? Okey, fikir. Boleh tidak dia buat jamak dan qasar? Siapa nak jawab? Sebab dia dah sampai tempat tinggal dia. Saya bisa ke pada sini Zan. Dia angkat tangan dulu. Jawapannya tidak boleh. Sebab Sebab dia telah menebasi sungai. Dia menang! okey, tak apa. Yang perempuan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia dah sampai ke tempat ya, betul. Okey, tak apa. Boleh ke belakang koseng? Boleh ke belakang koseng? Tepuk tangan untuk dia sendiri. 90% daripada kamu semua dah faham dah ni. Maknanya kamu tahu situasinya. Cuma minta maaf, tadi masa soalan pertama saya keliru sikit sebab ada perkataan pulang tu. Oleh yang demikian, dalam perbincangan kumpulan tadi, saya nampak kumpulan walaupun lambat pergerakannya sebab ialah saiznya agak kecil, tapi mereka kumpulan satu dapat jawab lebih cepat daripada kumpulan dua. Tanya untuk kumpulan satu. Oleh yang demikian, saya bagi kamu sepet ni untuk kamu dapatkan poin dan nanti letak dekat gambar kamu. Okey, siapa lagi kumpulan satu? Kumpul poin Siapa yang sampai habis sampai habis tahun, siapa yang dapat banyak poin adalah hadiah untuk kamu. Okey. Kita relax dulu, minum dulu, relax. Relax. Makan habis. Ini buat sampai untuk perempuan jangan risau. Ni ada lagi poin. Siapa nak poin banyak? Saya. Okey. Ini adalah soalan-soalan yang senang. Soalan ni tak sampai beberapa perkataan lah pun. Awak tak payah nak buat ayat. Baca, terfikir, terus jawab. Baca, terfikir, terus jawab saja. Okey? Dan siapa yang dapat 5/5, saya akan bagi 1 lagi poin. Okey. Terus dapat isi nama, hari tarikh. Ini individu. Poin untuk individu. Walaupun awak buat kerja berkumpulan, tapi poin tu saya kira sebagai individu. Kalau salah satu dapatlah, nak kena 5/5 sebab soalan ni senang. Soalan ni senang. Yes, dapat terus itu sama darjah berapa?
Oh, tidak. Wow, ayam. Baik. Boleh tengok soalan tersebut. Sebutkan sempadan yang menunjukkan permulaan musafir bermula. Sungai, pokok, jalan. Boleh satu? Diam. Cikgu tu jawapan tu. Terus satu jawapan. Tak payah buat ayat-ayat. Permulaan musafir yulah ya, tak payah. Kalau rasa pokok, boleh pokok. Ada jawapannya kat depan. Jawapannya kat depan. Baik, soalan kedua. Dah sedia? Okey. Apakah yang dimaksud tadi soalan pertama semua dah jawab belum? Aisyah dapat ikut? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan bermukim? Tinggal kediaman asal, tempat kediaman asal, tinggal sementara beberapa hari, kawasan rehat dan rawat rehat. Dah baca saya ni 1, 0, 2, 3, kaunter 5. Oh my god. Belum. Dah. Cikgu belum. Tak apa. Jawab. Saya tak rushing pun. Masalah? Boleh jawab. Saya nak kena belanja Ustaz Latin ni dalam ambilkan video ni. Okey? Belum. Alah, tulis je. KPI kita tak payah lawak. Okey, nanti kertas ni akan ditukar dengan kawan sebelah. Dan kawan sebelah yang akan kira sendiri dia betul semua. Tak, lepas nanti awak dah tukar, saya akan lihat semula lah. Saya akan chop dilihat dan saya akan sign lah. Cikgu ni. Okey, dah. Belum. Soalan seterusnya. Cikgu belum takik belum. Aku tak belum. Okey, ni cuma sakit. Sakitlah beruang. Kaki boleh beruang. Okey. Dah sakit? Dah. Okey, semua dah. Soalan seterusnya. Yes. Senaraikan solat yang boleh dikosorkan. Okay. Kosor tu apa kosor? Fikir dulu. Cikgu. Tiga. Ada 3 solat yang boleh dikosorkan kan? Betul? Dah? Cikgu kalau salah hijau tak apa kan? Cikgu Tak apa. Salah je. Nanti kawan tu mulakan lah mana yang awak salah. Macam ni sebab dia okey. Ni bukan jawi. Kalau salah je saya kira betul lah. Kalau dia faham, awak faham maksud. Dan kalau jawi, saya tak ada kompromi. Alah takkanlah jawab maksud kau. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan sebab solat boleh dijamak selain daripada musafir. Hari tu kita dah belajar. Saya masukkan satu soalan yang lepas supaya awak ingat. Kita boleh jamakkan solat kerana kita musafir kan? Tapi ada lagi sebab yang kita boleh jamakkan solat. Apa dia?
apabila dia sampai di tadi pun lupa belajar. Tamatnya musafir. Seseorang itu dikira apabila dia sampai di apa? Melepasi apa? Dia tadilah apa je kan? Yang tadilah. Satu dah le. Dah. Tukarkan dengan rakan kamu. Tukar. Tukar sahaja. Saya harap awak dapat betul semualah supaya awak dapat point lagi. Tukar sebelahnya tukar. Okey. Soalan yang pertama tadi apa? Apa tu namanya? Kita tengok je soalan yang pertama tadi. Cikgu tanya pakai pensil biasa yang itu. Ada pen tak? Ada. Tak ada pen, keluarkan pen. Tak ada pen, tak apalah, pensel aja. Okey, sebutkan sepadan yang menunjukkan permulaan musafir bermula. Jawapannya ada ke pokok? Jalan. Soalan kedua. Raihlah kalau betul raih. Pen biru, merah, hijau, kuning, purple tak apa. Tapi nanti saya chop, saya sign pakai saya punya pen merah. Kalau boleh pen warna tak merah pun tak apa. Apakah yang dimaksudkan dengan bermukim? Tempat kediaman asal, tempat sementara beberapa hari, kawasan rehat dan awat R&R. Mana satu? Tinggal sama Soalan ketiga, senaraikan solat yang boleh dikosorkan. Pandai semua dah ni. Right. Salah hijau tak apalah, saya bagi diskaun. Soalan yang seterusnya. Sebutkan sebab solat boleh dijamakkan selain daripada musafir. Banjir. Hujan yang terlalu lebat. Bermulanya maksudnya bila awak menjamakkan solat tu, dia bermula hujan tu masih lagi berlangsung. Tapi kalau tengah-tengah solat tiba-tiba hujan tu berhenti, tak apa. Go away. Teruskan solat sampai akhir. Okey. Dan yang terakhir, tamatnya musafir seseorang itu dikira apabila dia sampai di Kediaman. Kejap. Saya faham. Jangan awak cakap di sungai. Takkanlah masuk sungai terus tamat musafir. Itu bukan tamat musafir, tamat riwayat terus. Apabila dia melepasi tempat mulanya musafir tadi, melepasi sungai sampai ke tempat kediamannya. Siapa yang jawabnya tu pun boleh terima. Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh. Ayatnya banyak. Dia tak kira lah awak nak cakap kawasan permulaan musafir ke, awak nak kata melepasi semula tempat sungai yang dia melalui tadi ke, atau awak nak kata tempat kediamannya, semua dikira betul. Boleh. Jangan awak kata tamatnya musafir masuk dalam sungai. Itu tamat riwayat dah. Okey, pulangan semula. Dia semula tengok markah kawan. Berapa per berapa? Okey, pulangkan kat kawan semula. Okey. Siapa yang dapat awak tengoklah markah awak tadi ada pulang kan? Siapa dapat 5/5? What? Semua ke? Serius ah? Semua? Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Tengok sikit. 4/5 ada seorang. Tak apa. Soalan nombor apa salah? Soalan nombor apa? Kenapa soalan? Ya? Soalan
Okey, sama juga soalan tu. Okey, Amani. Tapi tahu tak jawapannya? Tahu kan? Yang tadi kita bincangkan tahu kan jawapannya? Nanti buat catatan sikit dekat tepi kertas tu mana yang salah. Okey? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Jadi saya kena bagi semua poin kepada awak. Di warna kegemaran saya. Wow. Aikal dapat warna apa? Okey? Dah? Dapat kan? Oh, maknanya hari ni ada 2 orang kan? Kan? Ada orang yang dapat 2 poin, ada orang yang dapat 1 poin kan? Okey? Kita kumpul lagi poin pada PDP yang seterusnya. Nak poin lagi? Okey, baiklah. Kita punya PDP pun dah berakhir. Jadinya habis belakang 3 jam. Pengsan lah cikgu. Jadi okey, kita bagi peluang pada kawan-kawan kita, sahabat kita. Muhammad Aiman Asyakiri. Boleh tak bagi rumusan daripada apa yang boleh yang telah kita pelajari pada hari ini? Apa kita dah belajar apa pada hari ini, Man? Kita belajar daripada permulaan musafir. Permulaan musafir. Ramah musafir. Okey, lagi. So, apa ilmu yang awak dapat pada hari ini, awak nak aplikasikan bagaimana? Macam mana awak nak menggunakan ilmu dan apa gunanya untuk kehidupan seharian kita? Maksudnya untuk kehidupan kita. Perlu ke belajar ni? Perlu. Sebab Sebab nanti contoh kalau kita nak pergi Johor dan lepas 90 kilometer kita buat solat ini. okey, bila kita dah kita tahu setakat mana yang kita boleh lakukan solat jamak dan qasar. Dan apabila kita pulang ke rumah, kita pun tahu sampai had mana kita boleh tamatnya musafir. Itu. Kita punya musafir tamat kan. Jadi tak adalah sampai rumah pun kita nak solat jamak dan qasar. Dan juga kita kena ingat bahawa kita duduk mana apa, terima kasih. Allah bagi kita rukhsah keringanan untuk melakukan jamak dan qasar ni sebab apa? Allah bermakna walau dalam macam mana keadaan sekalipun busynya kita, susahnya kita, payahnya kita, solat itu adalah wajib. Dah belajar belum? Kalau tak ada apa-apa sehelai benang pun kita mesti solat dalam keadaan bogil. Sampai dalam bogil pun kita wajib solat. Adalah kewajipan. Apatah lagi duduk dalam kereta aircon hai. Solat ajalah. Tak ada masalah kan? Okey, sampai situ aja. Saya harap awak dapat mengaplikasikan solat jamak dan qasar ini bersama keluarga apabila awak berada dalam situasi travel ataupun sebagainya. Boleh? Boleh. Kalau ahli keluarga tak tahu nak buat, dah belajar belum? Dah. Pimpin ahli keluarga kamu, terutamanya yang lelaki. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.